reason yang saya nak bincang isu ni adalah nak juga tarik perhatian penonton dan pendengar KS kepada satu lagi isu. Tetapi oleh kerana isu ni dia tidak ada VV petani. So bila tidak ada VV pesawah, maka orang pun tak marah pasal isu ni. Tapi isu ni sebenarnya lagi besar daripada isu Fashion Valley. Dan ini adalah kes yang melibatkan Pertubuhan Peladang Kebangsaan ataupun NAFAS, National Farmers Society. NAFAS adalah akronim bahasa Inggeris, surprisingly. Pertubuhan Peladang Apa lagi entiti Kebangsaan yang Melayu tetapi pakai bahasa Inggeris? UMNO, United Malays National Organisation, berkembar dalam bahasa Melayu. Anyway, NAFAS ini dia sedang ada pembongkaran oleh SPRM ya ke atas kewujudan kartel di dalam Pertubuhan Peladang Kebangsaan bagi pengagihan dan pembekalan kontrak baja padi yang dianggarkan bernilai 1.8 bilion ringgit. Ya, 1.8 bilion ringgit. Sebenarnya Syaril, that is just on the surface. Saya difahamkan bahawa kontrak ni 1.8 bilion ringgit. Tetapi VO yang mereka minta, ini daripada sumber-sumber saya lah. VO, variation order. VO ni macam mana nak explain Syaril? Dia tambah Top up. Okay, saya jual sesuatu kepada Syaril pada harga berapa? RM100. Lepas tu saya ada deal dengan Syaril, saya VO RM200. So kita kongsi VO tu lah. Itu yang berlaku di sini. Tak pasti. Saya tak nak jatuh pada fitnah. Tetapi kontrak 8 bilion ringgit. VO yang diminta oleh Khazanah tambahan untuk duit subsidi yang kerajaan bagi ni 1.2 bilion ringgit. Biasa VO ni sikit je daripada original kontrak. 1.2 bilion. Kerajaan saya difahamkan hanya setuju 800 juta ringgit. Ini bagi tempoh 30 bulan. Right. 2021 hingga 2023 ya. NAFAS dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan baja padi dan mengedarkannya kepada pesawah di seluruh negara melalui pejabat pertubuhan di peringkat negeri-negeri dan juga daerah masing-masing. Hasil siasatan mendapati NAFAS sudah menggunakan 2 kaedah untuk memenuhi kontrak kerajaan, iaitu membeli terus baja padi daripada 5 syarikat pengeluar dan membeli bahan mentah bagi memproses baja daripada 4 syarikat. Dan siasatan ini menjurus kepada kesalahan rasuah dalam perolehan baja atau bahan mentah daripada syarikat-syarikat terpilih. Saya cuma nak cakap satu isu perbandingan. Ya, bila optically orang pun tak faham, orang ramai pun tak tahu NAFAS ni wujud dan tidak ada seorang middleman NAFAS seperti mana mungkin Vivi Yusof yang tayangkan kereta dan sebagainya di Instagram. Orang pun tak kisah tentang isu ni. Tapi isu ni lagi besar daripada Fashion Valley. Mungkin reaksi Syaril dulu tentang reaksi netizen, reaksi rakyat ni. Bila benda macam ni, ini lagi penting. Ya, tak jauh beza dengan apa yang KJ katakan, sebab tidak ada tempat untuk memusatkan kemarahan itu, maka tak ada reaksi yang serupa. Kemudian ini soal peladang, dia tidak sama dari segi cara orang tafsir daripada shopping. Mungkin kalau e-dagang ini benda harian walaupun fashion, orang boleh lebih faham. Peladang ni nampak dalam ekosistem ataupun dalam segmen yang tertutup, kalau boleh kita gunakan istilah itu. Maksud saya pendengar faham lah apa maksud saya tu. Tapi benar apa yang KJ katakan, ini satu skandal yang sangat serius. Kerana dana yang diberikan ni tujuannya adalah murni. Tetapi apabila kartel-kartel ini menggunakan kedudukan mereka untuk memesongkan dana ini, maka ia menjadi satu impak yang dapat dirasai oleh semua rakyat sebenarnya, kerana ia membawa kepada food security, membawa kepada harga dan sebagainya. Update, pendaftar Pertubuhan Peladang telah menggantung perlembagaan NAFAS serta-merta dan ini membolehkan pendaftar Pertubuhan Peladang untuk secara pentadbiran mengambil alih pengurusan NAFAS. Ini adalah langkah pertama dan tapi saya rasa kita kena pergi lebih daripada itulah. Sedikit
research yang saya buat berkenaan dengan nafas ni, saya rasa terlalu banyak penyelewengan dan terlalu banyak peranan orang dalam yang memfasilitasi ataupun yang memudahkan kerja kartel ini wujud. Ya, saya buat contohnya saya buat research sawah di Malaysia, ya. Ini cakap pasal baja, tetapi penyelewengan ini juga melibatkan bukan hanya baja tetapi benih padi. Ya. Difahamkan bahawa baja ni subsidi yang didapat ni berbilion-bilion, ratusan juta setiap tahun. Kartel ni dia akan mendapatkan subsidi daripada kerajaan untuk baja dan untuk menghasilkan benih padi yang dibekalkan. Lepas tu dia akan dapat untung sebab jual benih padi kepada petani dengan harga yang lebih tinggi daripada harga benih padi sah di pintu kilang. Jadi dia dapat dua. Subsidi pun dia dapat dan dia akan jual pada harga yang lebih tinggi daripada harga benih padi sah di pintu kilang. Dan ini semuanya dapat dilaksanakan kerana ada collusion daripada orang dalam. Sebab itu saya nak mengambil kesempatan episod KS pada kali ini untuk minta supaya bukan hanya satu siasatan rapi dibuat oleh SPRM terhadap kes yang melibatkan baja ni, yang ada saya dedahkan tadi ada variation order, tetapi untuk melihat semula kepada struktur nafas ini, Syaril. Saya difahamkan bahawa internal controls memang tak ada dalam nafas ini. Dia beroperasi seperti jabatan kerajaan zaman-zaman dululah. Ya, tidak ada check and balance dari segi keanggotaan anggota jemaah pengarah nafas AJP nafas pun ada yang terdiri daripada lantikan politik, ada yang terdiri daripada lantikan daripada pertubuhan peladang negeri, pertubuhan peladang daerah. Jadi they are all in the same system. They are all in the same system. Dan ini menyebabkan kitirisan berlaku, ini menyebabkan kartel wujud dan ini menyebabkan penyelewengan yang wujud di dalam sistem ini. Dan akhirnya yang rugi adalah petani dan yang rugi adalah pengguna, Syaril, ataupun consumers. Sebab negara Malaysia yang kaya dengan khazanah asli kita, tanah yang subur dan sebagainya, sepatutnya tidak berada dalam keadaan yang kita ada sekarang. Dan antara sebab dia adalah penyelewengan dan juga kartel dan orang tengah yang wujud. Dan saya rasa ini adalah peluang yang terbaik disebabkan skandal ataupun siasatan terhadap kontrak baja ini digunakan untuk menstrukturkan semula segala ekosistem rantaian bekalan kepada petani dan juga kepada pesawah-pesawah kita. Apa yang didedahkan KJ tadi, variation order sehingga 1.2 bilion. Persoalannya ialah tadi KJ kata diluluskan hanya 800 juta. Tapi even 800 juta pun satu jumlah yang besar. Persoalan saya adalah dia sama dengan Fashion Valley lah, PKP. Oh, okey. Sebab itu dia yang digunakan sebagai sebab dia kontrak bermula 2021. So PKP. Okey. Masa tu sebab sekatan pergerakan, sekatan kepada input dan sebagainya. Baja banyak benda yang kita input the raw material. Itu yang dia orang guna sebagai alasan untuk variation order. Sebab sangat besar nilai itu. Okey. Dan barangkali itu juga yang mencetuskan siasatan ataupun persoalan-persoalan yang membawa kepada hal hari ini. So kita pantau dan kita lihat. Okey, kita akan break seketika dan kita akan kembali selepas ini.